Okay. So, moving on to question number 3. So, nampak dekat sini. Okay, so kita ada two current carrying conductor. Dia kata wire. So, ini adalah straight wire. Definitely kita boleh terus tulis equation bagi wire kat sini. B is equals to mu naught I over 2 pi R. So, dia takkan guna formula lain lah. Ini formula dia. Sebab dia kata wire. And then determine the magnitude and the direction. So, maksudnya dia nak magnetic field. Nampak? Dia tak cakap magnetic field strength. Dia kata nak magnetic field. Okay. At the middle point between the wire. So, dia nak magnetic field dekat sini. Okay. Dia nak magnetic field dekat sini. At the middle point of the wire. So, apa cara dia mula-mula kan korang kena tahu direction of magnetic field dulu. Kan sebab korang nak tahu sama ada dia oppose ataupun dia sama same direction ataupun the opposite direction. So, ini current carrying dia masuk dalam ni menggunakan right hand. So, kau tahu direction of magnetic field around this wire adalah beginilah. Okay, macam ni. Okay, so dekat belah sini dia into the pitch. So, bukan into the pitch, dia clockwise. Okay, yang ini pun korang tahu dia clockwise. Okay, so dekat point ini dia ke atas. Satu ke bawah, satu ke atas. So, bila korang lukis untuk B1, so B1 direction dia ke bawah. Sebab, tengok. Okay, yang ni. Untuk B2, direction dia ke atas. So, kalau korang nampak benda ni, maka korang tahu dia akan oppose. So, kita tengok dia punya jawapan. So, korang tengok, tengok dia punya gambar rajah. Okay, tengok. B1 and B2. Satu ke atas, satu lagi ke bawah. Oh, kenapa terbalik ni? Into the page. Sorry, out of the page. Oh, terbalik. Astaghfirullahalazim. Ni out of the page. So, aku tersalah lukis. Tak apa, kita belajar. Kita belajar sama-sama. Salah lukis, kita betulkan. So, sekali lagi, ini out of the page. So, kau bayangkan. Wire tu keluar. Kan, untuk B1. So, macam ni. So, dia counter clockwise. Okay, untuk B2. Dia sama juga counter clockwise. Okay. Tapi kalau korang tengok dia punya direction dia. Kan, oppose. Okay, so ini B1. B1 ke atas. Okay, B2 ke bawah. So, nampaklah macam ni. Okay. Dekat point kat tengah-tengah tu. So, bila kita nak kira dia punya net dia. Korang nampak operasi dia tolak. Okay, plus minus. Okay, dia sebenarnya operasi dia adalah summation. Tapi dia minus kenapa? Sebab the opposite direction. Satu ke bawah, satu ke atas. So, yang ke bawah ni kita letak negatif lah. Nampak? Yang ke bawah kita letak negatif. So, kau masukkan saja nilai, kau dapat jawapan. So, jawapan dia kenapa? Upward. Kenapa upward? Alright, sebab kau dapat positive answer. Alright, because magnetic field yang ke atas lebih kuat daripada magnetic field yang ke bawah. So, nampak? Bila korang kira magnetic field, korang kena bagi tahu dia punya direction. Okay. So, aku ada satu cara macam mana nak determine benda ni lebih senang. Kalau kau fixkan sahaja. Kan? So, let's say kalau kau fixkan korang punya pengiraan. Okay. Ke atas positif, ke bawah negatif. Okay. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini kalau kau fixkan dia directional macam ini. Kau lebih senang nak tahu dia punya direction. Kenapa? So, kalau katakan kau dapat jawapan, total answer kau positif. Maksudnya dia ada dua pilihan. Sama ada dia upward ataupun to the right. Dan kalau kau dapat final answer kau negatif, so maksudnya dia ada dua jawapan. Sama ada downward ataupun to the left. Okay. So, ini adalah cara yang selalu aku pakai. Kan, maksudnya aku cakap pada pelajar. Macam saya lepas. Kalau korang tengok saya lepas aku ajar. Okay, korang stick pada direction. Okay, direction.
ke atas positif, ke bawah negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. So senang bila korang dapat jawapan nanti dekat sini kan. Okey, dapat negatif maksudnya dia adalah downward. Kalau katakan kau dapat jawapan positif maksudnya dia upward depending on korang punya diagram. Okey, cikgu diagram ni kena lukis ke tak? Okey, kalau tak diminta tak perlu lukis. Tapi okay, it is very important for you to lukis benda ni, to draw this thing. Okay, very important in order for you to check your answer later on. Okay, so ini adalah cara yang paling senang. Dia sama macam kalau masa kita belajar chapter 4 last semester kan, force, okay. Free body diagram. Okay, so free body diagram tak wajib lukis kalau tak diminta. Tapi dia sangat penting untuk korang menyelesaikan masalah. Okay, and for you to check later on whether korang punya jawapan betul ataupun tidak. Kan? So, sama juga macam ni kan. Okay, so dia kalau tak diminta, dia tak wajib lukis. Tapi, kan, benda ni sangat penting dan dia akan memudahkan kehidupan korang kan. Masa korang nak menyelesaikan masalah. So, please lukis. Okay. Aku susah nak tekankan kepada korang betapa penting nak lukis benda ni. Okay, so direction tu korang kena mahir sebelum korang boleh lukis benda ni. So mahirkan macam mana nak tahu direction and then lukis diagram magnetic field. B, determine the magnitude and direction of magnetic field at point T. Okay, at point T maksudnya dekat sini lah. Ni dekat sini point T. Ni dekat sini. Okay, so first key yang aku nak cerita kat korang kan. Sebab korang dah tahu direction. Aku pakai ink warna hijau. Always jadi macam ni. Aku pakai ink warna hijau. So korang tahu bahawa okay, direction bagi I2 katakan. I2 direction dia adalah counter clockwise. So at this point T, so I2 menghala ke sana. Susah nak lukis garis lurus. I2 menghala ke sana. Okay, ni adalah I2. Bukan I2. B2. Okay, so faham? Tengok dekat sini kan. Okay, ni B2 ke sana. So, at this point, so B2 is to the left. Whereby B1, kan, kau nampak dia ada angle ini B1. So, nampak dekat sini, ni dia punya B1. Nampak, okay. Lebih kurang macam tu lah. Kan, lebih kurang begitu. So, korang tengok B1 direction ke atas. Alright. So, dah tahu direction. So, nampak kat sini dia ada angle. Apa yang kita belajar sebelum ni, bila vektor ada angle, makanya kita kena resolve the vector. Okay, ingat lagi kan? Kita dah belajar sebelum ni. Bila kita jumpa vektor ada angle, means kita kena resolve dan buat step by step. Okay, so ini adalah step dia lah at B kan. Okay, so kita mula-mula kita kira dia punya radius. Okay, radius untuk R1. So, dapatnya ini. So, kita kira dia punya magnetic field. Magnetic field for B1 and magnetic field for B2. Is it finished? Not yet. And then, we resolve the vector. Ni kita resolve supaya kita dapat X component and Y component. So, ini adalah BX. Ini adalah BY. Okay, kenapa jadi macam ni? Sebab dia ada angle. Kalau tak ada angle, tak ada masalah. So, bila dia ada angle, makanya korang kena resolve. Macam mana dapat angle ni, cikgu? Kan? Tengok ini. Okay, kau dapat satu segi 3 sama. Okay, segi 3 sama kaki. Macam ni. Okay, ini 10, yang ni 10. So, maka sudut sini adalah 45. Ini 90 darjah. So, dapat dia punya sudut. Okay. So, teruskan. So, dah resolve, dapat X component, Y component. Korang kena find resultant vector. Resultant. Okay. Sama lah macam kita buat yang lepas. Yang mana aku tekankan pada korang sangat-sangat penting benda ni. Ini dia. Kan, resultant vector. Even dalam chapter 1 pun kita ada buat benda ni kan. So, dia sangat penting. So, resultant dapat jawapan.
Dah habis ke? Belum. Korang kena cari dia punya direction pula. So, mesti ada magnitude and direction. Alright? Okay, so clear. Question number 3, we moving on to the next question.